Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu semula kita di dalam siri Micro Learning Digital Lean Management bersama saya Muhammad Haris bin Zahri. Hari ini kita akan berbincangkan lebih lanjut berkenaan topik pengenalan sistem pengurusan Lean. Mungkin sebelum ini kita pernah terbaca ataupun terdengar berkenaan tentang sistem pengurusan Lean ataupun Lean Management ini. Tapi mungkin kita tak tahu apa maksudnya Lean ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, sebenarnya apabila kita berbicara berkenaan Lean ini, ia merujuk kepada metodologi penyelesaian masalah yang berasal daripada Jepun. Ataupun lebih spesifik lagi, dia berasal daripada Toyota. Kini ia telah diadaptasi, bukan sahaja diguna pakai di dalam manufacturing, tetapi ia juga telah diguna pakai di dalam industri-industri lain seperti industri keuangan, industri hospital, industri pelancongan dan banyak lagi. Jadi, apabila kita berbicara berkenaan tentang penyelesaian masalah, apa jenis masalah-masalah yang selalu kita gunakan Lean untuk selesaikan? Bila kita rujuk kepada Lean, selalunya ia adalah efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan tentang cost ataupun quality ataupun berkaitan tentang masa yang lama. Lean ini sangat efektif memberi solusi kepada 3 jenis masalah ini. Apabila kita lihat penyelesaiannya, ia adalah dari sudut pandang pelanggan. Pelanggan yang saya maksudkan di sini merujuk kepada internal dan external customer. External customer adalah customer yang memberi duit kepada organisasi kita. Customer yang membeli produk ataupun servis kita. Tetapi internal customer adalah customer ataupun pelanggan di dalam syarikat kita, iaitu pelanggan kepada proses. Pihak yang menggunakan output proses kita sebagai input proses mereka. Itulah internal customer. Jadi Lean ini merujuk kepada sudut pandang internal dan external customer. Dan apabila kita berbicara tentang Lean, sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dalam proses. Bagaimana kita menguruskan sumber dengan bijak. Tapi bila kita berbicara tentang sumber, ia tidak berkompromi berkenaan tentang isu kualiti. Kualiti kita perlu bagus. Masa kita menyediakan produk ataupun masa pemprosesan kita perlu tepat. Kos yang diguna pakai juga perlu tepat. Inilah Lean, cekap dan bijak. Apabila kita berbicara juga berkenaan tentang Lean, sebenarnya kita tak dapat lari daripada 2 jenis strategi yang selalu diguna pakai, iaitu bagaimana kita menghapuskan pembaziran. Di dalam Lean Management terdapat 7 jenis pembaziran klasik di dalam proses. Pembaziran-pembaziran ini sebenarnya merujuk kepada penggunaan sumber yang tidak cekap, penggunaan sumber yang tiada memberi impak kepada nilai. Jadi, dalam situasi ini adalah pembaziran dan Lean mahu menghapuskan pembaziran ini di dalam proses ataupun produk. Strategi kedua pula, ideanya adalah untuk memperkemaskan proses ataupun streamlining the process. Di dalam Lean, konsepnya perlu mudah dan cepat. Apabila proses kita itu mudah dan ringkas serta cepat, ia akan mengurangkan kebarangkalian kita untuk membuat kesilapan. Ingat, proses yang semakin rumit dan kompleks, maka kebarangkalian untuk kita buat kesilapan juga semakin tinggi. Inilah kenapa Lean memfokuskan kepada proses yang mudah dan ringkas. Bila kita berbicara tentang pelaksanaan Lean, tanpa pemahaman konsep yang tepat, maka kita akan bertemu dengan pelbagai salah anggap. Seperti yang mengatakan Lean ini adalah cara untuk mengurangkan jumlah pekerja. Bila kita laksanakan Lean, maka pekerja kena bekerja dengan lebih keras, kena OT, load tambahan banyak. Ataupun bila laksanakan Lean ni bukan kerja kita. Lean ini sebenarnya tanggungjawab department ataupun unit tertentu sahaja. Ini adalah salah anggap yang sering berlaku apabila kita tak faham berkenaan tentang Lean. Sebenarnya, apabila kita merujuk pada Lean, ia adalah metodologi menyelesaikan masalah, bukan untuk membuang pekerja.
bila kita melaksanakan Lean ini, proses kita akan lebih mudah. Kerja kita akan jadi lebih mudah. Lean ingin memastikan proses kita ringkas dan mudah. Jadi tiada konsep makin bertambah kerja. Apabila kita melaksanakan Lean, akhir sekali pasti pekerja akan merasai impak yang mana proses mereka, kerja mereka menjadi lebih mudah. Itu adalah pelaksanaan Lean yang tepat dan efektif. Dan apabila kita berbicara tentang Lean juga, ia adalah tanggungjawab bersama di dalam sesebuah organisasi. Ia bukan merujuk kepada departmen tertentu sahaja. Setiap individu ada kerjanya di dalam sebuah syarikat. Jadi, setiap kerja itu ada peluang untuk ditambah baik. Jadi, ia adalah tanggungjawab kita untuk menambah baik kerja kita supaya di masa hadapan nanti kita sendiri yang merasai laba dan nikmatnya. Inilah secara asasnya konsep berkaitan tentang Lean Management. Di dalam siri modul yang akan datang, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan tentang prinsip-prinsip yang diguna pakai di dalam Lean. Semoga kita ketemu lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.